Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita pada hari ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman. Dan kedua, kita bersyukur kepada Allah menyampaikan kita pada 10 awal pertama bulan Ramadan, yang ianya merupakan bulan pengampunan bagi kita, bagi umat seluruh hamba-hamba Allah yang ingin kembali kepadanya. Dan ketiga, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan, kesihatan, yang masih lagi kita mampu untuk beramal, masih lagi kita mampu untuk meneruskan siri amalan-amalan kita yang terbaik ini pada bulan yang terbaik, pada hari yang terbaik. Kita mengharapkan kita akan meninggalkan Ramadan ini pengampunan dosa, artinya dosa-dosa kita akan terhapus, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang paling penting ialah dalam siri perkara ini ialah Allah menerima amalan kita. Ya, Allah menerima amalan kita sebagai amalan soleh, yang mana amalan yang dijanjikan berbagai-bagai janjinya, dan Allah la yukhliful mi'ad. Kita tahu Allah tidak akan memungkiri janji. Bahkan dia akan memberikan apa yang dijanjikan. Kadang-kadang bila kita menyaksikan pemahaman Al-Quran, penafsiran Al-Quran secara tepat dan pemahaman Al-Hadis, kita menyaksikan satu perkara yang kita tak terjangka. Ya, tuan dan puan, sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih ini sukar difahami, melainkan apabila kita berada di sana, barulah, yakni di akhirat kelak, kita baru nampak sifat Tuhan yang Maha Hebat ini. Ya, memang tidak akan dijangka. Tidak akan dijangka sama sekali. Yakni Allah nak berikan kita rahmat begitu dahsyat. Dengan arti kata lain, kalau saya bagi contohnya, ya, kita pergi ke kedai, ya, kita beli barang. Ya. Nak bagi misal apa ya, paling cantik itu. Okey. Kita pergi kedai, nak raya ni kita pergi kedai tapi dah PKP tak boleh pergi kedai. Okey, tenang. Kita pergi kedai, kita beli barang, misalnya kita nak beli cushion, sofa tu, tiba-tiba apa berlaku? Tukang kedai tu, ya, peniaga tu, dia bagi sofa secara percuma, dia bagi alat-alat rumah secara percuma, ya, secara percuma, dia bagi semua katil, tilam, almari secara percuma. Boleh jangka tak perkara yang begitu? Dan Allah lebih lagi, yang mana kita akan datang kepadanya dengan dosa, tetapi dia akan berikan pengampunan, dia akan berikan satu amal ganjaran yang cukup hebat. Kita nampak amalan kita sikit, tetapi dia bagi kemuncak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, husnuzan billah, husnuzan lah dengan Allah. Ya, dan saya yakin, ya, bila saya melihat Al-Quran dan Al-Hadis, begitu hebat pengampunan Allah, kenapa kita tak cari? Ya, kita tak buat sebaik yang mungkin dengan pencipta kita. Maka pada hari ini kita akan bicarakan satu persoalan di antara persoalan yang besar, ya, yang berkaitan dengan pembentukan diri yang dinamakan muhasabatun diri. Muhasabah diri ataupun menghisapkan diri sendiri. Ya, muhasabah diri untuk menghisapkan diri sendiri, bukan hisapkan orang lain. Tinggalkan orang lain itu dulu. Kenapa? Yang nak masuk syurga ini adalah kita. Allah berikan kita jalan yang terbaik adalah kita masih lagi bernyawa. Kenapa? Bila kita masih lagi bernyawa, walaupun tuan-tuan dalam 1 minit, berarti kita mampu untuk mencarikan pengampunan Allah itu dan mencarikan segala-gala yang terbaik. Apabila saya terjumpa dengan satu hadis yang mana Rasulullah SAW berada di kawasan kubur, dia berdiri di satu kubur tu, lalu dia mengatakan, sesungguhnya ahli kubur ini, ya, pada waktu ini dia mengharapkan kalau dia dapat solat sunat 2 rakaat ringan. Yang ni ringan, Fatihah mungkin qul huwallah. Ya, Fatihah qul huwallah. Itu je. Solat 2 rakaat ringan.
ya, lebih baik daripada segala-galanya. Tuan-tuan dan puan, kita berada di masa sekarang ini, ya, yang mana kita bukan solat sunat ringan lagi, bahkan kita nak beratkan dengan bacaan yang panjang pun tak menjadi masalah. Kalau kita nak buat yang terbaik dengan qiyamul lail yang panjang ataupun tarawih yang panjang, subhanallah, tak menjadi masalah. Ya, tetapi bila kita dah masuk kubur, kita mengharapkan walaupun 2 rakaat yang ringan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan hilangkan, jangan biarkan amalan-amalan itu terlepas. Agak tertarik juga sebelum kita masuk dalam bab ini, ya, agak menarik sekali kejadian yang Allah berikan kepada kita coronavirus ini, ya, COVID-19 ni mengajar kita banyak perkara. Di antara yang saya suka sekali saya menyaksikan, ya, di antaranya, ya, bagaimana kita mengakur kepada perintah kerajaan. Yang tak akur tu memang na'udzubillah, bagaimana jiwa mereka tu. Akur kepada perintah kerajaan untuk menyelamatkan kita. Okay? Untuk menyelamatkan kita, walaupun kita rasa tertekan, rasa yalah, tak boleh bergerak ke mana-mana sesuka hati seperti sebelumnya, dan macam mana ekonomi bagi setengah peniaga-peniaga tertekan, ya, bos-bos pekerja semua tertekan, yang kerja sendiri, ya, tetapi terpaksa mentaati arahan pemerintah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah nak menyelamatkan kita bukan dari coronavirus, ya, tetapi dari neraka, dia mengarahkan kita untuk mengikut dan menjauhkan kita apa yang dilarang semata-mata untuk menyelamatkan kita dari neraka. Adakah kita sambut, ya, jika dengan arahan pemimpin negara kita, PM kita untuk berkurung, maka kita sambut dengan baik, maka begitu jugalah arahan kita dengan Allah, sebaik-baiknya kita sambut. Bukan sebaik-baiknya, semestinya kita sambut. Kerana Allah nak menyelamatkan kita. Allah nak masukkan kita ke dalam syurga. Ya Rab, kita akan cuba sambut dengan sebaik-baiknya. Utamanya pada bulan Ramadan ini, banyakkan istighfar, banyakkan mengharap syurga Allah. Baik. Itu satu. Dan kedua yang paling menarik dalam siri coronavirus, ya, COVID-19, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak mengajar kita selain daripada perkara-perkara yang kita tahu, tetapi di sini Allah nak mengajar kita betapa amalan-amalan soleh tertentu terputus. Di antaranya, kita nak pergi masjid dah tak boleh. Tapi alhamdulillah terputusnya kita sementara. Tapi kalau kita dah dipulangkan ke dalam kubur, terputusnya kita untuk selama-lamanya. Dari sudut amalan, kita nak kembali tak boleh. Kita terputus pergi masjid. Walaupun orang tu sebelum ni tak suka pergi masjid, tapi bila sampai coronavirus, beria dia nak pergi masjid. Kenapa nak keluar kan? Tetapi tak boleh pergi sebabkan masalah ini. Terputus amalan kita. Kita nak ziarah mak dan ayah kita pun tak dapat, terputus amalan. Tapi alhamdulillah kita masih ada lagi dengan gadget-gadget, kita dapat berhubung. Kita nak pergi menuntut ilmu, alhamdulillah masih ada lagi ruang. Ya, ruang kita melalui alam maya ni. Berbandingkan kita seharusnya, kalau kita sebenarnya kalau kita pergi sampai ke satu tempat mengikut cara para ulama, yakni pergi nak menuntut ilmu berdepan, ya, setiap langkah kita mendapat ganjaran pahala. Seperti orang pergi masjid, setiap langkah mereka itu dapat pahala. Tetapi kita berada di alam maya, ya, di sini alhamdulillah mudah-mudahan dapatlah pahala. Ya, dengan cara kita menuntut ilmu, dan kenalah bersungguh-sungguh cara kita menuntut ilmu. Satu, dua. Kemudian kita menyaksikan amalan-amalan yang terputus ini, ya, kalau siapa yang mati di sini habis terputus. Amalan-amalan yang terputus seperti kita nak pergi Masjidil Haram, nak pergi buat umrah, haji pun nampak gayanya tidak ada harapan. Ya, terputus. Amalan-amalan yang besar pun terputus. Tuan-tuan dan puan-puan, terputus kita hanya sebentar. Tetapi terputus nanti apabila kita mati adalah untuk selama-lamanya. Jadi jangan biarkan ianya hilang begitu saja. Jangan biarkan diri kita, ya, terikut-ikut dengan hawa nafsu kita, dan sebelum kita bertemu dengan Allah, betulkan diri kita. Baik. Maka di sini apa yang kita nak kongsikan bersama ialah berkaitan dengan muhasabah ataupun muhasabah diri untuk membentukkan diri kita. Ya, apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Baik, maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Okay. Nah, surah, okay. Sorry. Buka Al-Quran, surah At-Tahrim. Kita tengok sama-sama. Buka Al-Quran dalam surah At-Tahrim, juzuk yang ke-28. Ada hamba Allah minta. Juzuk ke-28, surah At-Tahrim. Muka surat 560, muka surat 560, ayat yang ke-6. Jumpa? Surah yang juzuk ke-28, surah yang ke-66, surah At-Tahrim. Juzuk ke-28, surah At-Tahrim, surah 66. Muka surat 560, kita ambil ayat yang ke-6. Ya, baik. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diarahkan. Baik. Jadi ayat Al-Quran ini menceritakan bahawa di sana ada satu perkara yang amat penting, ialah peringatan Allah kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jadi untuk menyelamatkan diri kita dari neraka ni, maka di sinilah penting kedudukan kita, bagaimana untuk membetulkan atau untuk menjadikan kita sebagai orang yang bermuhasabah. Dia dengan muhasabah saja, yakni muhasabah mengkritik diri, mengauditkan diri. Senang sebut audit, ya, mengauditkan diri kita. Seperti mana diauditkan pada satu syarikat tiap-tiap tahun, ya, nak kena clear perkara tu, begitulah diri kita kena clear. Kerana apa? Kerana kita nak perkara yang amat penting, semua kita masuk syurga. Ya, semua kita masuk syurga. Tetapi selain daripada masuk syurga itu, satu perkara yang menarik, yang penting, kita nak pastikan kita tidak disentuh oleh api neraka. Masuk syurga satu bab, tapi jangan sampai kita disentuh api neraka. Itu yang kita takut sangat-sangat. Kalau masuk syurga, orang yang terakhir kita tahu, ya, akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi setelah direndamkan di dalam neraka, ataupun dimasukkan, diseksa dalam neraka, saya tak mampu. Ya Allah, ampunkan dosa kita semua. Kita tak mampu. Kita tak mau masuk syurga dalam keadaan bentuk yang begitu. Amin ya rabbal alamin. Kita nak masuk syurga dalam keadaan yang selamat. Masuk syurga senang, smooth. Itu yang kita nak. Oleh kerana itu, muhasabah diri adalah satu perkara yang amat penting. Di dalam ayat tadi Allah katakan, wahai orang yang beriman, siapa dia? Sambut. Kalau kita sebagai seorang yang beriman, sambut seruan Allah ini. Lalu Allah mengatakan, qu anfusakum, selamatkan diri kamu dahulu. Yakni kita tidak mampu untuk menyelamatkan orang kalau kita tak menyelamatkan diri kita dulu. Kita tak mampu untuk menyelamatkan orang jika kita tidak menjaga diri kita dahulu. Jadi amat penting tuan-tuan dan puan untuk menyelamatkan diri kita bila kita menyaksikan dalam siri untuk menyelamatkan diri kita di akhirat adalah tauhid, akidah kita kena betul. Jadi kita kena menjadi penuntut ilmu untuk mendapatkan akidah yang betul. Dan alhamdulillah Yayasan Ta'lim menyediakan. Yayasan Ta'lim menyediakan di antara tempat-tempat yang menyediakan pembelajaran sunnah ataupun
membawa akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 3 turunan terbaik. B. Kenapa syurga bergantung kepada tauhid kita? Tauhid clear? Clear. Ataupun syurga bergantung kepada kalimah la ilaha illallah yang dipahami dengan cara yang betul. Clear kalimah la ilaha illallah di mana yang Rasulullah SAW dan para sahabat bawa, maka kita akan selesai. Kemudian bila dah selesai itu, maka di situ datang ampusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kamu ya daripada neraka. Maka kita nak selamat, macam mana isteri kita ataupun suami kita, anak-anak kita, cucu kita, mak ayah kita, banyaknya tanggungjawab kita sebenarnya ya, tetapi berhikmahlah ya, penuh dengan akhlak. Bagi orang yang memahami Quran dan Sunnah, siri dakwah kena penuh dengan akhlak ya, jaga akhlak, jaga cara berbicara. Baik, jadi di sinilah mula kita membicarakan satu persoalan yang besar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisabkan diri kita. Ini adalah qaul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila dia mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisabkan diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Ya, auzinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, wazankan, timbangkan diri kamu sebelum kamu ditimbangkan di akhirat kelak. Jadi qaul Sayyidina Umar ini merupakan usul bagi muhasabah diri. Hasibu anfusakum, hisabkan diri kita. Jadi apa yang kita nak hisabkan? Dalam siri kehidupan kita ni, kita ada 4 yang dikatakan para ulama, orang tu beriman ke tak beriman, dia ada 4. 4 dalam dirinya. Dalam dirinya 4. Pertama, akidah. Kedua, syariat. Yang ketiga, manhaj. Yang keempat, akhlak. Dia mesti ada dalam dirinya. Okay. Akidah berdalilkan ayat Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sesungguhnya telah dihantarkan walaqad ba'athna, kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul paling kurang ya, untuk menyembah Allah dan menjauhkan diri dari taghut, yakni syaitan. Okay. Jadi itu akidah, mesti clear. Yang kedua, syariat. Syariat yang berkataan syari', jalan, atau syariat, jalan kita untuk bertemu dengan Allah cara yang betul. Macam inna solati wa nusuki, solat kita, nusuk kita, puasa kita, haji kita, itu semua syariat yang diberikan kepada kita. Mesti clear, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, manhaj. Okay. Berdalilkan ayat Quran, syariat dan manhaj ini, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami telah menjadikan kepada mereka syariat dan manhaj mereka tersendiri. Kita umat Muhammad dah jelas dah syariat dan jelas dah manhaj ataupun jalan kita nak beribadat. Bagaimana jalan kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Nak sembahyang, solat tu ya adalah syariat, tapi jalan nak menuju solat kena ada wuduk, kena menutup aurat, kena menghadap kiblat, itu dia manhaj. Ya, semua manhaj adalah cara. Okey. Syariat jalan. Senang dibagikan misal, syariat itu adalah jalan. Manhaj itu peraturan jalan raya. Misalan traffic light, okey, dia tunjukkan simpang, ditunjuk depan sekolah, hospital, tak boleh horn ataupun not U-turn, tak boleh U-turn. Okey, itu semua manhaj. Syariat, jalan, amalan-amalan yang kita lakukan. Baik. Jadi di sini, apa yang paling penting, 3 dah kita beritahu, dan yang akhir sekali, akhlak kita. Kerana akhlak ini juga menentukan syurga dan neraka. Akhlak ini mendudukkan seorang itu di mimbar nur kerana kebaikan akhlak dia. Ya, di akhirat kelak. Jadi akhlak berdalilkan. Ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika didatangkan kepada kamu seorang yang baik dinuhu wa khuluquhu,
agamanya dan akhlaknya. Sedangkan kita tahu akhlak ini dalam agama, rupanya tidak begitu. Ya, memang akhlak itu juzuk daripada agama, tetapi dalam hadis ini dia membezakan. Akhlak lain, agama itu lain. Agama itu dalam bentuk peribadatan, ya, kesungguhan beribadatan, menuntut ilmu itu agama. Dinu dan khuluq, akhlak dia. Kadang-kadang ada orang yang beragama, masya-Allah ustaz tu, ya, ada ilmu agama, tetapi cakap macam laser, tak ada tapik, 4 orang begitu semua. Nampak? Belajar agama tinggi-tinggi tapi sakit hati isteri, sakit hati suami, kan? Tak boleh. Tu akhlak dia membezakan. Ya. Oleh kerana tu kita melihat juga ada orang yang baik akhlak, tak ada agama. Ya, akhlak dia masya-Allah baik. Macam Abu Talib, akhlak dia dahsyat. Ya, mempertahankan Rasul, tetapi dia tidak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi akhlak membeza di antara perkara yang amat penting dalam siri manusia ni ada 4 tadi, akidah, syariat, manhaj dan akhlak. Jadi oleh kerana itu kita kena jaga benda ni. Okey, sekarang kita bicarakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Untuk menghisapkan diri kita kena ada ilmu. Kita tak boleh nak menghisapkan sesuka hati kita. Aku rasa aku ni tak betul, aku rasa aku ni betul. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, berapa ramai orang yang tak ada ilmu, dia menghisapkan diri dia, terjebak dalam kesalahan yang lebih besar. Oleh kerana tu orang yang nak membentukkan diri dia, ya, untuk menyelamatkan diri daripada neraka ni, dia kena ada ilmu. Ya, kena ada ilmu. Untuk menyelamatkan satu perkara yang berbahaya, paling kurang coronavirus tu pun kita tahu dia kena ada maklumat. Ya, tak boleh nak keluar sesuka hati. Jarak dengan orang 1 meter dan mesti pakai mask, topping. Itu pun paling kurang kena ada ilmu. Ya, subhanallah. Bila saya tengok taklimat cara mencuci badan melalui hand sanitizer tu, badan pula, tangan hand sanitizer tu kan. Dia caranya masya-Allah. Cara yang betul dikatakan. Tuan-tuan dan puan-puan, menariklah saya dalam bab ini. Kerana apa? Kita sanggup mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya kita selamat dari coronavirus, dari kuman, dari penyakit. Tetapi kenapa bila Allah mengarahkan kita, alah, khilaf ulama lah, alah, sunat lah, alah. Kenapa ya? Apabila Rasulullah kata nak mengambil wuduk, basuh tangan tu, dan diterangkan cara basuh tangan, kita alah kata adalah kan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, fattaqillah, ittaqillah, takut pada Allah. Ya, Allah menyeru kepada syurga, syaitan menyeru kepada neraka. Ikut, bagi saya ikut saja arahan Allah. Itu dia kaedah. Ikut sahaja arahan Allah, Rasulullah ya mengatakan begitu, begitulah kita cuba basuh dengan secara baik. Ya, supaya kita terselamat. Itu je, supaya kita mendapat ganjaran pahala. Baik. Di dalam ayat ini membicarakan hasibu asar ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisapkan diri kamu sebelum kamu dihisapkan. Apa yang perlu kita lihat, kita akan menghisapkan diri kita satu persatu. Baik, kita ambilkan satu persatu masalah ini. Pertama, masalah yang kita hadapi ialah kekurangan ilmu. Pertama, mantapkan ilmu kita dengan ilmu sunnah. Berhati-hati kerana kebanyakan ilmu sekarang banyak di dalam YouTube. Ya, dan kita tak kenal ustaz tu sedap pula dia bicara. Berhati-hati. Sesungguhnya pada bayan, pada ceramah itu ada sihir dia. Yang ni takut kita terpengaruh sedangkan kita tak ada ilmu asas. Jangan pada semua kita nak dengar. Satu nasihat, kalau kita mampu untuk pergi belajar. Ya, tempat yang saya cadangkan di antaranya macam di sini, Yayasan Ta'lim. Kita ada lagi di Baitul Salam. Kita ada Baitul Sunnah. Ya, orang-orang yang membawa risalah yang sebenar. Dan kita ada beberapa tempat yang masya-Allah. Dan tanya untuk belajar. Kerana apa? Bak kata Ibn Sirin, ya, inna hadha dina'il, inna hadha ilmu, inna hadha al-ilma dinu. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kenapa? Kerana dia akan menentukan syurga dan neraka. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia mengambil ilmu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
ilmu agama bukan sebarangan. Ilmu agama yang akan menentukan syurga neraka kita. Maka ambil pada orang yang tepat sebelum kita dimasukkan kubur dalam keadaan kita menyesal. Jadi ambil ilmu tu dan belajar dan beramal. Ya. Itu yang pertama. Maka bila datang ilmu ni, dan ilmu yang terbaik tidak dinafikan, ilmu yang terbaik yang menjadikan perkataan ulama salaf, ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita takut pada neraka Allah, ya, kita mengharap syurga Allah, itu adalah ilmu yang terbaik. Mana-mana ilmu yang mencenderungkan kepada takut kepada Allah dengan cara yang betul, maka itulah ilmu yang terbaik. Baik. Setelah kita memiliki ilmu yang terbaik, tidak dinafikan ilmu satu bab, amalan satu bab. Berapa ramai yang ada ilmu tetapi tidak beramal. Yang dimisalkan dalam hadis Rasulullah SAW, seorang lelaki yang dimasukkan ke dalam neraka, ya, seperti keldai yang mengelilingi tempat kisar tepung, ya. Orang dulu tak pakai blender, ya. Orang dulu dia letakkan batu kisar tu tengah-tengah tu. Lepas tu dia, kalau kita yang hidup, yang lahir selepas selepas 70-an, saya tak jumpa kot, ya. Tetapi sebelum itu dia akan menyaksikan cara orang yang nak nak kisar tepung, kisar cili, ya, sebelum blender tu muncul, ya, sebelum blender tu muncul. Tak dengar? Maaf, sebentar. Kenapa tak dengar, ya? Okey, sebentar. Apa ni, minta perlahankan suara. Minta perlahankan suara, ada gangguan. Perlahan je. Okey. Boleh dengar? Baik. Boleh dengar? Okey. Tak dapat. Oh, ada jemaah tak dengar, ada jemaah lapar. Tak dapar dengar clearly. Okey. Alhamdulillah. Baik. Sekarang okey, Ustaz. Baik. Kat mana ke tadi? Dah lupa dah. Saya pun dah terlupa. Apabila ilmu yang diambil salah, maka dia akan dibawa salah. Oleh kerana itu Ibn Sirin menasihatkan kita supaya mengambil ilmu yang tepat. Bila kita ambil ilmu yang tepat, maka kita akan bawa kepada yang tepat, dan sudah tentu yang tepat itu ialah syurga. Maka di antara orang yang memiliki ilmu, ada yang beramal, ada yang tidak beramal. Bukan semua orang yang memiliki ilmu itu beramal. Seperti mana yang diceritakan dalam hadis, ya, seorang lelaki itu melalui, ya, dia berada seperti yang saya katakan alat pengisar, ya, pengisar tu. Orang dulu dia alat pengisar dia batu, ya, dia kisar untuk cili tu. Siapa yang hidup dia lama dia tahu, ya. Yang ada jenis pengisar cili tu dia tolak macam tu, ya. Saya dulu kecil-kecil mak tu ajar macam tu kan. Saya pergi satu rumah dia kisar macam tu pula, ya. Okey. Jadi hadis tu mengisyaratkan dikisar orang ni seperti keldai yang terikat. Keldai orang dulu meletakkan keldai tu okey berjalan. Keldai tu pun berjalan, dia pusing kisar tu. Dia pusing, ya. Dan orang yang tidak beramal dengan amalan, dia hanya menyampaikan subhanallah. Tuan-tuan dan puan, saya berbicara ni saya pun sedih, takut mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya. Ya. Saya akan buat hal mana yang saya mampu, ya. Saya takut saya terlibat dalam hadis tersebut. Kita tak tahu. Itu masalah bagi para ustaz, para ulama yang berbicara tapi tidak beramal. Minta Allah lindung, minta Allah ampunkan dosa kita. Bagi mereka yang ada ilmu, beramallah walaupun sedikit. Yang mana mereka ini ditanya, kenapa? Ya, dengan perutnya yang terburai, lalu dia memusing-musing tu, lalu dikatakan, tidakkah kamu dulu yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan begitu begini? Lalu, ya, lelaki ini menjawab, aku menyuruh kepada kebaikan tapi aku tidak buat. Aku mencegah kemungkaran, aku yang datang kepada perkara tersebut. Na'udzubillah, minta lindung kepada Allah. Ya, oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pasal para ustaz dan para guru, para tok syekh, ya, ingat di dalam hadis kita tidak menjumpai ustaz-ustaz
ya, bakal menjadi ahli syurga secara direct, dia cakap tak ada. Tetapi disebutkan bakal menjadi ahli neraka, ada. Ya, pendakwah ataupun penceramah yang bercakap tidak beramal. Ya, na'udzubillah min dzalik, minta lindung kepada Allah. Yang dikaitkan dalam kisah hadis, apabila seorang itu ya dia mengatakan tiga golongan, orang yang mati dalam jihad fisabilillah, orang yang pembaca Al-Quran, orang yang bersedekah. Yang kita bicara sekarang orang yang baca Al-Quran ataupun orang yang mengajar Al-Quran, ilmu. Bagi orang yang mengajar ilmu, dikatakan kamu buat apa dengan Al-Quran itu? Oh, aku bacanya, aku mengajar, aku bangunkan qiyamul lail gini. Lalu Allah mengatakan kamu penipu. Ya. Kamu hanya nak supaya orang katakan, oh kamu ustaz yang hebat. Kamu ahli qari, pembaca Al-Quran yang baik, ya, dengan taranum, dengan bertajuk yang begitu hebat. Lalu dikatakan masukkan dirinya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi kita minta lindung kepada Allah dalam perkara tersebut. Baik, sekarang kita sambung balik. Okey, kita sambung balik seterusnya tentang muhasabah diri kepada mereka, ya. Cubalah beramal sedaya upaya, fattaqullaha mastata'tum, takutlah Allah sekadar mana yang kita mampu, supaya kita dapat menjadikan diri kita orang yang terbaik, amalan kita yang terbaik. Okey. Baik. Kemudian kita melihat balik dalam beberapa perkara yang amat penting. Okey. Dah ada ilmu dan kita memerlukan kepada amalan. Cuma tuan-tuan dan perempuan, dalam siri ilmu ini saya tekankan yang paling penting, kita mengetahui tentang akidah yang betul supaya kita tidak terkena kehilangan amalan-amalan kita. Ya, amalan-amalan kita di akhirat. Jangan biarkan ia hilang. Kita sudah beramal tetapi dia akan hilang di akhirat kalau kita tidak jaga. Oleh kerana itu, perkara-perkara yang penting perlu kita ketahui dalam siri amalan-amalan yang baik ini, ya, untuk kita muhasabah diri kita adalah ilmu mengenal pencipta kita ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu akidah yang betul. Kerana kalau akidah kita tidak betul, ia akan terbatal amalan kita secara automatik. Akidah kita salah, tauhid kita salah, dia akan terbatal amalan kita secara automatik. Na'udzubillah. Itu pasal apabila kita menyaksikan dalam hadis orang-orang kafir, dalam Al-Quran orang-orang kafir beramal tidak diterima oleh Allah. Walaupun amalannya tinggi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang betul itu ialah amalan tauhidnya clear, kerana bila amalan tauhidnya clear, dia tidak akan batalkan siri amalan. Alhamdulillah, macam saya ada buat satu buku yang bernama 11 perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh. Kerana ramai yang tidak perasan, ya. Dia buat amalan, akhirnya amalan soleh dia hilang. Dia buat amalan, akhirnya dia menyangkakan amalan itu adalah amalan yang akan membawanya ke syurga, tiba-tiba amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Na'udzubillah, takut tuan-tuan dan puan-puan. Jangan biarkan diri kita begitu. Jangan biarkan diri kita seperti itu supaya apa? Supaya kita tidak rugi di akhirat kelak. Baik. Jadi di sinilah datang satu amalan yang amat penting yang perlu kita ketahui. Masalah akidah mesti jelas, dan juga masalah amalan-amalan kita mengikut as-sunnah mesti jelas. Dan juga berkait la ilaha illallah, terutamanya bagi kita berada di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan mulut kita ni terjaga daripada mengumpat mencela. Memang ada kaitan yang besar. Hablum minallah, hubungan dengan Allah diambil kira. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia diambil kira. Kalau tidak, tuan-tuan dan perempuan,
Kalau kita tak muhasabah diri kita dengan cara yang betul dari sudut ini, maka kita akan rugi. Habis rugi amalan-amalan kita, rugi segala-galanya. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, amalan kita kalau secara kasarnya dah banyak. Dah pada pandangan kita lah. Ya. Kita boleh puasa, kita boleh zakat, kita boleh haji, kita boleh apa lagi. Ya. Boleh mengumpat pula. Kita boleh bersedekah, ya, banyak sangat-sangat. Tapi ingat, ianya akan menjadi debu yang berterbangan kalau kita tidak jaga. Maka berhati-hati. Berhati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi, kita tahu bahawa kehidupan kita ini secara kasar, okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah perkara-perkara yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita, menjaga akidah, menjaga amalan, supaya ianya tidak menjadi debu yang berterbangan, supaya kita tidak hilang amalan-amalan yang telah kita lakukan. Maka di sini kita tekankan pula dalam konsep yang ditekankan oleh para ulama salaf tentang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisapkan balik diri kita berkaitan dengan iman kita. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dinafikan bahawa kita berhadapan dengan masalah untuk bertemu dengan Allah jika kita tidak lengkapkan ciri-ciri yang perlu kita miliki. Kita tidak mampu untuk bertemu dengan Allah jika kita tidak melengkapkan ciri-ciri tersebut. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, teruskan istighfar, teruskan taubat. Kita tidak tahu mana istighfar kita yang diterima oleh Allah, taubat kita yang diterima oleh Allah. Tetapi kalau jiwa kita ikhlas, sentiasa kita ingin bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan pastikan kita bersih daripada segala-galanya. Dan bagi mereka yang telah melakukan kesilapan-kesilapan, bagi kita yang telah melakukan kesilapan-kesilapan, dosa-dosa besar, ya, rahsiakan siri amalan kesalahan kita itu daripada orang lain, tak guna kita menceritakan. Mereka tidak akan membantu. Mereka mengkhianati nanti ada. Cukup kita melihat kepada amalan-amalan kita untuk seterusnya. Kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita. Kenapa saya tahu di kalangan manusia ini kadang-kadang dia tersilap dengan dosa-dosa yang terlalu besar bagi dia. Yang memang tidak nafikan dia ada buat kabair apa semua. Namun begitu kita mengatakan Allah tetap membuka pintu taubat selagi mana kita datang kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat dalam surah Az-Zumar. Ya, cuba buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah juzuk ke-24, ayat yang ke-30, surah ke-39. Muka surat 464, ayat 53. Jumpa? Okey. Surah Az-Zumar, ayat 60, juzuk 24, surah 39, muka surat 464, ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan bagi mereka yang tersalah. Ya. Bagi mereka yang bersalah kepada Allah,
yang telah melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari Allah. Ya, insya-Allah pelajaran ini pada pelajaran yang akan datang berkaitan dengan taubat. Ya. Supaya apa? Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ya. Baik. Kalau kita memahami bahasa Arab, kul ya ibadi, satu panggilan yang manja Allah panggil kepada kita, penuh kasih sayang, ya, Allah merayu kepada kita, sedangkan dia tak perlu kita pun, tetapi dia amat menyayangi kita. Ya, agak menarik apabila ya PM kita merayu kepada rakyat Malaysia supaya tidak keluar, merayu. Ya, kenapa? Kan nakkan kita selamat dari coronavirus, tetapi Allah merayu kepada kita, nakkan kita selamat dari neraka. Tak ada siapa nak menyambut kah? Kitalah sambut. Tuan-tuan dan perempuan, kitalah sambut. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan, walaupun kamu bawa banyak mana sekali dosa pun, Allah akan mengampuni kamu. Jadi ini amat penting. Amat penting untuk kita telitikan balik kehidupan kita. Tuan-tuan dan perempuan, banyak mana sekali dosa kita akan bawa bertemu dengan Allah, Allah akan mengampuni kita. Ya. Kita muhasabah balik diri kita dengan keadaan kita ini, ya, kita datang untuk bertemu dengan Allah. Dan yang paling penting untuk kita memahami dalam bab ini, supaya kita sentiasa berjaga-jaga dalam semua perkara, dalam amalan-amalan kita, bahawa kita akan bertemu dengan Allah. Saya ulangkan balik, berjaga-jaga dengan siri amalan kita, kita akan bertemu dengan Allah. Bila-bila masa, bermula daripada hari ini. Kita adalah makhluk yang mana telah ditetapkan ajal kita. Kita tak tahu siapa di kalangan kita yang akan bertemu dahulu. Saya, tuan-tuan dan perempuan, wallahu a'lam, tak tahu. Tapi ciri-cirinya berbagai-bagai ciri-ciri ada. Ada yang sakit jantung, ada yang darah tinggi, ada yang kencing manis, ada yang itu ini, ya, semua ada. Tapi tak tahu juga siapa yang dahulu. Tetapi Rasulullah SAW, lelaki yang terbaik ini, telah memberikan satu guideline bahawa kebanyakan umat aku mati di kalangan umurnya 60 ke 70. Jika kita termasuk orang yang telah sampai ke 60 ke 70, maka itu adalah umur yang telah Rasulullah tetapkan. Apa persiapan kita? Itu persoalannya. 60-70 tahun itu adalah umur yang kebanyakan umat Muhammad mati. Tak dinafikan sebelum itu pun ramai yang dah mati. Dah satu bab juga. Tak dinafikan ada yang lebih 70 tahun lepas sihat itu tak mati lagi. Itu rezeki dia. Tetapi sekarang kita bicara, cek balik diri kita, adakah 60 ke 70? Ya, 60 apa? 60 hijrah. Ya, dia 60 hijrah, bukan 60 masihi. 63 masihi, 60 hijrah, 60 masihi bersamaan dengan 63 hijrah. Maksudnya umur kita dah masuk 63. 60 masihi itu dah 63 umur kita. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, kalau umur kita 57 tu, itu dah masuk 60. Bersiap. Seperti mana yang saya katakan dahulu bahawa, ya, ajal tidak akan berganjak. Allah tidak akan ganjakkan ajal kita. Itulah ajal kita. Bila kita masuk, kalau kita alhamdulillah dah lepas, kita dah masuk dalam umur 60-an ke 70-an ini, ya, tuan-tuan, tahniah, kenapa? Telah sampai penghujung perjalanan kita. Ya, kalau orang yang lari itu, bersukan tu dah sampai penghujung. Orang yang naik basikal tu dah sampai penghujung, dan kita berjalan di atas jalan raya, ya, nak pergi ke destinasi itu dah sampai dah. Dah sampai penghujung. Cuma nak mencari parking saja. Ataupun kita dah sampai hospital, dah masuk dah, alhamdulillah sampai hospital, sampai pejabat pos, sampai bank, dah sampai dah destinasi kita. Cuma menunggu nombor giliran sahaja. Tuan-tuan dan perempuan, menggerunkan. Kalau itulah keadaan kita, menggerunkan. Wallahualam, tuan-tuan, perempuan, alhamdulillah dalam usia yang Allah berikan kepada saya ni pun, Allah dah berikan banyak kan, kita teringat mati, teringat mati, teringat mati. Banyak teringat.
dan mudah-mudahan Allah kekalkan peringatan itu kepada saya dan kita semua. Sampai satu tahap kita berasakan bahawa kematian itu bila-bila, tak kira dah. Namun takkan kita nak berdiam. Teruskan siri amalan-amalan terbaik kita. Buat amalan-amalan yang terbaik, yang mana amalan yang mampu untuk menjadikan amalan yang jariah berterusan sehingga hari kiamat, kita teruskan. Menuntut ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Apa lagi yang disebutkan doa anak yang soleh. 3 perkara utama dalam siri yang Rasulullah katakan yang terbaik ini perlu kita adakan. Teruskan. Sampai bila kita nak jadikan diri kita ketakut ulama yang tidak ditambahkan dengan ilmu yang bermanfaat, sedangkan kita dah nak mati. Kita dah nak mati pun kita tak kenal pencipta kita dengan cara yang baik. Hairan. Kita dah nak mati ni, kita tak kenal, tak tahu cara nak mempersembahkan amalan kita kepada Allah dengan cara yang terbaik. Jangan macam itu. Kenapa jadi begitu? Kita dah berada penghujung jalan, tetapi kita tak tahu nak memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Yang Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita dah nak mati, masih lagi kita tangguh-tangguh solat kita yang wajib. Ya, tak apalah, tunggu kejap, cerita Korea ni best. Ya, tak apalah, nasi atas tengah tenggih, apa semua tu nak masak ni. Tuan-tuan dan puan-puan, fattaqillah, ittaqillah. Ya, dunia boleh diubah, boleh dicari, tetapi akhirat tidak akan dapat dicari. Lewat sahaja kita dalam siri solat pun cukup, ya, mengingatkan kita bahawa kita melambatkan diri kita ke dalam syurga. Ingat tu tuan-tuan dan puan-puan. Lewat kita melakukan solat itu artinya kita melewatkan diri kita untuk mendapatkan syurga. Jangan sampai hari kematian kita disebutkan dalam Al-Quran, ya Allah tangguhkan aku. Jangan sampai begitu. Jangan sampai hari kita dah nyanyuk, lalu kita mengatakan pun dari kita tak tahu. Waktu tu kita dipermainkan oleh orang. Jangan sampai. Buat sekarang. Jadikan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita muhasabah diri kita balik. Aku ni hidup tak ada ilmu dah satu bab. Hidup dalam kejahilan. Amalan aku dahulu lagi teruk. Ya. Kalau dulu aku jenis berbagai-bagai, tidak menjaga aurat, tidak beribadat dengan bersungguh-sungguh, tidak begitu, tidak begini. Berubah 100%. Tak ada masa dah. Bagi mereka yang sudah sampai tahap yang begitu, tak ada masa. Kerana apa? 60-70 adalah masa kematian. Jangan sampai kita mati, kita mempersembahkan amalan kita kepada Allah tak clear. Jangan sampai. Jangan sampai kita mati, kita tak tahu Allah tu siapa. Kita tak tahu Rasulullah tu siapa. Jangan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan dunia kita mahir, akhirat kita jahil. Jangan sekali-kali, tuan-tuan dan puan-puan, jangan. Ya. Jangan begitu. Kita hamba Allah, perjalanan kita ada perhentian. Maka oleh kerana itu, muhasabahkan diri kita. Hisapkan. Auditkan balik diri kita. Okay? Pertama yang kita auditkan dari sudut ilmu kita. Ilmu berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Berkaitan dengan syariat kita, mengikut cara Rasulullah ataupun tidak, manhaj kita. Berkaitan dengan akhlak kita, mengikut Rasulullah ataupun tidak, adakah kita menyakiti orang lain. Ya, maka perkemaskan. Kemudian, amalan-amalan yang perlu kita jaga. Lidah kita yang akan menjadi saksi, mulut kita akan menjadi saksi, tangan, kaki, kulit-kulit kita, semua akan menjadi saksi kepada Allah. Menjadi saksi bahawa apa yang kita telah lakukan selama ini. Yauma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari berkata-kata, ya, tangan mereka, kaki mereka, apa yang mereka telah lakukan. Apabila kita berkata kepada waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai kulit-kulitku, kenapa kamu jadi saksi ke atas kami? Subhanallah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Oleh kerana itu berhati-hati dari sudut semua yang berkait ini. Kerana ianya
akan menjadikan diri kita bermasalah di akhirat. Harta kita, tubuh badan kita, semua hak kita. Tapi ingat, itu hak kita di dunia, hak Allah bagaimana? Hak kita hanya sementara, tetapi hak Allah itu diambil kira. Maka berhati-hati. Semua amalan-amalan kita mestilah mengikut apa yang telah disarankan oleh syariat kita. Kemudian, apabila kita melihat balik dengan keadaan yang begitu, saya suka mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sifat Allah yang Maha Pengampun, ya, sentiasa menyiapkan diri kita pengampunan yang besar. Namun kita hendaklah mencari pengampunan tersebut. Sifat pengampunan Allah ini jangan dipandang remeh. Dan bagi mereka-mereka, para ustaz, para tok guru, jangan pula merasakan diri mereka itu hebat dengan ilmu yang ada. Kerana kadang-kadang kita merasakan, bagi para guru dan para ustaz ni merasakan ilmunya banyak, ya, seolah-olah tak menjadi masalah kepadanya, silap. Apabila kita melihat balik syaitan ataupun iblis yang telah menduduki tangga para malaikat, ilmunya Masya Allah banyak. Ketakwaan dia pada ketika itu, peribadatan dia hebat. Tetapi apa kesudahannya? Jangan tertipu dengan diri kita. Jangan, wahai orang yang ada ilmu, jangan tertipu dengan diri masing-masing. Ilmu yang banyak belum tentu, kalau tidak dijaga dengan elok-elok, belum tentu membawa ke syurga. Iblis telah menunjukkan kepada kita ilmunya hebat, tetapi akhirnya membawa kepada neraka. Berat tugas kita, ya, berat tugas kita untuk menjagakan semua perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi di sinilah kita muhasabah diri kita kembali tentang bagaimana kehidupan kita sebenar, apakah kita telah menyiapkan diri kita ataupun tidak. Kalau kita menyaksikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar, orang yang begitu tegas sewaktu kafirnya dan tegas waktu berimannya. Pada hari dia nak membunuh Rasulullah, tetapi pada hari itu juga dia menyerahkan diri dia pada Allah. Pada hari yang mana hatinya keras sekeras-kerasnya, dan pada dia masuk ke dalam Islam hatinya lembut selembut-lembut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita tahu sifatnya yang keras itu, tetapi apabila dia bertemu dengan Allah, dia menangis. Dia meratapi dengan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia meratapi keadaan dirinya itu, kenapa? Dosanya banyak, sehingga kan dalam athar menceritakan bahawa pada tepi matanya nampak bekas tangisan. Ya, subhanallah, menunjukkan dia orang yang kuat menangis. Bukan yang kuat menangis. Kerana apa? Kerana dia merasakan dia banyak salahnya kepada Allah Subhanahu. Sayyidina Umar boleh menangis, kenapa kita tidak boleh menangis? Kita lebih banyak dosa kita ni, ya, yang tak settle lagi, yang perlu diselesaikan dengan secepat mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, hisapkan balik diri kita. Ya, adakah amalan-amalan kita sama dengan amalan-amalan orang yang terdahulu? Jauh. Amalan-amalan kita bukan seperti amalan-amalan orang yang terdahulu. Kalau kita menyaksikan amalan-amalan orang yang terdahulu, mereka sentiasa berada di dalam medan ilmu, mereka berada di dalam medan amalan, ya, yang sehingga kan dikatakan di kalangan mereka selama 40 tahun tidak pernah terlepas pada takbiratul ihram pertama. Takbiratul ihram tu tak lepas. Solat berjemaah selama 40 tahun dia hidup. Subhanallah. Dan kita menyaksikan muhasabah balik diri kita, terutamanya lelaki yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah adalah contoh yang terbaik yang perlu kita ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut. Dia bangun tengah malam beristighfar kepada Allah sampai bengkak-bengkak kaki. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kamu melakukan perkara tersebut sedangkan kamu telah diampunkan dosa kamu yang lalu dan yang akan datang?"
beristighfar. Lalu Rasulullah mengatakan, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Hisapkan diri kita. Adakah kita beristighfar seperti yang diwariskan dalam hadis supaya beristighfar pada tiap-tiap hari 100 kali? Seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la astaghfirannallaha fi kulli yawmin 100 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari 100 kali sedangkan dia tak ada dosa. Sudahkah kita lakukan? Rasulullah SAW beristighfar, dia tidak ada dosa. Sedangkan kita beristighfar untuk penghapusan dosa. Tuan-tuan dan perempuan, lelaki yang agung ini cukup dahsyat untuk kita muhasabahkan diri. Dan diikuti dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah contoh yang agung yang mana Rasulullah SAW telah mengatakan khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah di zaman aku, kemudian zaman berikutnya tabi'in, kemudian zaman berikutnya tabi'in. Dan mereka itu adalah contoh yang terbaik yang perlu kita ikuti. Mereka mampu hidup semewah-mewahnya tetapi mereka memilih jalan akhirat. Maka di sini untuk muhasabahkan diri kita balik. Untuk memberikan satu perkara yang amat penting. Tujuan kita bermuhasabah adalah untuk membersihkan diri kita dari dosa. Untuk menyelamatkan kita dari neraka. Dengan adanya muhasabah ini akan mempercepatkan diri kita menuju ke syurga. Untuk mempercepatkan diri kita ke syurga, maka kita tengok poin yang untuk kita muhasabah. Tadi pertama ilmu dan kedua amalan. Dan amalan di antara amalan-amalan yang kita dah katakan, amalan anggota badan ini akan dihisapkan. Dia akan melambatkan kita ke syurga. Dan tidak akan dihisapkan yang pertama sekali dari sudut amalan-amalan ialah solat kita. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan dengan maksudnya, tidak kijak atau tidak kijaknya anak Adam kakinya di mahsyar nanti, melainkan amalan yang pertama disoal tentang solatnya. Tuan-tuan dan perempuan, perkemaskan solat masing-masing. Perkemaskan solat masing-masing, pastikan ianya mengikut sunnah Rasulullah. Bermula daripada wuduk sampai settle, bagi salam dan seterusnya amalan selepas salam. Pastikan mengikut Rasulullah SAW. Kalau kita bercanggah dengan amalan solat kita, ya, maka segala-gala amalan yang lain akan dibabitkan dan melambatkan kita untuk masuk syurga. Sedangkan kita muhasabahkan diri untuk mempercepatkan diri kita masuk syurga. Pastikan solat kita, belajar sifat wuduk Rasulullah, sifat solat Rasulullah dan sifat selepas salam Rasulullah SAW. Kemudian, yang kedua, di antara yang kita muhasabah ialah mempercepatkan perjalanan kita di dunia, di dalam kubur atau tidak ada gangguan, dan juga membawa kita ke dalam syurga dengan mudah. Yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang golongan yang akan mendahului masuk syurga. Yang Rasulullah mengatakan golongan ini akan mendahului masuk syurga disebabkan apa dia? Disebabkan tidak ada apa yang hendak dihisapkan. Ya Allah, tak ada apa yang nak dihisapkan. Tapi golongan ini telah Rasulullah cerita, mereka ini ya masuk syurga mendahului kita. Siapakah dia? Baik. Di dalam satu hadis yang Rasulullah katakan, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma telah bersabda Rasulullah SAW dengan maksudnya, tahukah kamu golongan yang pertama akan masuk syurga di kalangan umatku? Lalu aku menjawab, kata Abdullah ibnu Amr, Allah dan utusannya sahaja yang mengetahui. Lalu baginda bersabda, Al-Muhajirun datang pada hari kiamat ke pintu syurga dan minta dibukakan. Golongan Muhajirun di zaman Rasulullah SAW ya, datang ke pintu syurga dan minta dibukakan. Waktu itu pintu syurga belum dibuka lagi. Tapi Rasulullah yang akan buka, lepas tu barulah mereka masuk.
Lalu bertanya penjaga pintu, adakah kamu telah dihisapkan? Ya, adakah kamu telah dihisapkan? Ataupun dengan arti kata lain, pintu syurga itu dah dibuka tetapi belum dibenarkan sesiapa masuk. Kerana kalau ikutkan tempoh dia terhad. Lalu dikatakan, kamu dah hisap ke belum? Nampak tak? Kamu dah diauditkan belum? Lalu mereka berkata, apa yang kami nak diauditkan, dihisapkan? Kami hanya ada sebilah pedang yang kami bawa untuk berperang fi sabilillah sehingga kami mati. Ya, golongan muhajirin bukan dia tak ada harta, dia ada harta tetapi dia tinggalkan harta itu di Mekah semata-mata berhijrah kerana Allah dan Rasul. Subhanallah. Mereka kaya ya. Subhanallah. Kalau saya baca balik sejarah kedudukan orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dahsyat. Setengah tu bertaraf jutawan sanggup tinggalkan harta kerana Allah dan Rasul. Tak terbayang oleh kita. Dah ditinggalkan tanah bereka-eka, harta banyak ya, ditinggalkan kat Mekah tu. Bila hari Fathul Mekah selepas 10 tahun dia datang balik, dia boleh claim, ini harta aku lah, ini tanah aku. Tak, dia tak nak. Aku telah tinggalkan kerana Allah, maka aku tak nak ambil balik. Tu dia para sahabat. Apa yang ada? Pedang, baju perang, dan juga apa yang dikatakan? Hanya sebilah pedang yang kami bawa berperang fisabilillah sehingga mati. Ini di antara golongan mutaqaddimin seperti Sayyidina Hamzah, Mus'ab ibnu Umair, di antara contoh dia ya, yang mati di dalam perang Uhud. Subhanallah. Okey. Jadi mereka itu apa? Rasulullah kata, lalu baginda bersabda, maka dibukakan untuk mereka dan mereka berehat di dalam syurga selama 40 tahun sebelum orang lain memasukinya. 40 tahun satu hari seperti 1000 tahun di muka bumi. 40 tahun, tuan-tuan dan perempuan, ya, nampak tak? Apa tang poin yang kita nak ceritakan? Ya, adakah kamu telah dihisapkan? Rupanya masalah hisap yang akan melambatkan kita masuk ke dalam syurga. Hisap pada harta, hisap pada anggota badan kita. Itu akan dihisapkan. Maka oleh kerana itu, berhati-hati. Berhati-hati supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang dihisapkan dengan hisap yang berat. Kita bukan sikit barang rumah kita tu. Ya Allah, banyaknya barang rumah kita. Itu belum lagi dogi-dogi yang dibagi kat kahwin tu, cantik pula kita letak kan. Ya, belum kita, yalah berbagai-bagai yang ada kat rumah. Banyak nak kena hisap tu, nak diaudit tu. Ya, agak-agak lepas kan kita di antara orang yang pertama masuk syurga. Melambatkan lagi kita. Jadi fikir-fikirkan. Kalau agak-agak tak perlu sedekah je lah. Bagi. Tapi jangan, ya, saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan, jangan sampai satu tahap seorang hamba Allah tu dia pergi sedekahnya, dia tak bincang dengan suami dia, dia pergi bagi cushion, bagi tu. Jangan. Ya, nanti jadi bergaduh pula. Itu bukan cara dia. Yang mana tak perlu, bagilah. Yang mana perlu, ya, perlu dijaga, perlu disimpan, maka simpan. Ya, pakai. Itu mendapat pahala kerana nak melayan orang, nak pastikan orang selesa, tetamu datang, itu di antara yang mendapat pahala. Cuma yang kita lihat pada agak benda-benda yang tak perlu. Ya. Dan saya berikan satu jalan lagi untuk kita muhasabahkan diri dalam bab menyelamatkan diri kita daripada kena hisap untuk mempercepatkan kita masuk syurga. Dalam buku, ya, ini dia bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Bab nombor 5, bagaimanakah memasuki syurga tanpa hisap. Okey. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam syurga di kalangan umatku 70,000 orang tanpa hisap. Allahumma amin, mudah-mudahan kita semua. Amin. Okey. Yang pertama mereka itu ialah tidak menggunakan humul ladzina la yastarqun, ya, tidak menggunakan ruqyah, minta orang meruqyahkan diri dia. Di sini ulama berbeza pandangan. Pertama, ada yang mengatakan kita ni sakit, minta panggil tolong bacakan, misalnya ruqyah, itu minta orang ruqyahkan. Itu di antaranya yastarqun, yang dikatakan yastarqun, minta orang ruqyahkan. Yang kedua, menggunakan bomoh. Yang kita lihat itu lebih tepat, kenapa menggunakan bomoh di antara perkara yang tidak syarak. Dia mengundang unsur-unsur syirik di dalamnya.
Kemudian yang kedua, tidak berprasangka buruk dengan sesuatu. Maksud tidak berprasangka buruk ni ialah apa dia? Tidak mengatakan tuah sial. Dalam hadis mengatakan la yatatayyarun. Ya, tidak menggunakan tatayur. Tatayur ini adalah prasangka yang digunakan oleh orang Arab. Dia kalau nak berjalan tu, sebelum pergi jalan atau buat kerja yang besar-besar, dia akan ambil burung, dia lepaskan. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, maka tandanya baik. Kalau burung terbang sebelah kiri, tanda tak baik. Itu tatayur. Ya, maksudnya macam kita, tuah sial kita, kalau ular masuk ke dalam rumah, maka itu tak baik. Ya, kalau ular masuk dalam rumah tak baik. Sial misalnya, setengah orang kata sial. Okey. Kalau tak biawak masuk tak baik, burung hantu masuk tak baik. Zaman dulu ramailah, tapi orang KL biasanya tak ada masalah dalam bab itu. Maka itu tatayur, syirik. Yang kupu-kupu masuk, rama-rama masuk rumah. Oh, bertuah. Tak, itu tatayur yang tak kena. Ya. Apa tuah sial itu tatayur kalau tidak mengikut syariat. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak berubat dengan cara bakar besi panas. Ya, insya-Allah kita tak adalah. Cuma yang menjadi perbahasan adakah laser termasuk dalam bab itu, wallahu alam. Ya, itu kena tanya dalam fatwa ulama, fatwa mufti. Yang keempat, kepada Allah mereka menyerahkan diri. Ya, mereka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Maka ini di antara 4 ciri orang yang mudah untuk masuk syurga. Atau dikatakan ya, mudah dihisapkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada. Ya, kalau itulah sifat dia, kita mengharapkan kita ada. Dia kena ada 4 sifat. Dia tak boleh satu sifat. Dia tak boleh. Dia kena ada 4 sifat. Ya. Ustaz, waktu saya tak tahu dulu, saya dah terbuat. Sekarang tak boleh cover balik ke? Wallahu a'lam. Cubalah, berdoalah kepada Allah. Itu yang paling penting. Kalau kita ikhlas, Allah takkan biarkan kita. Ya, harapan kita tinggi sangat-sangat. Kemudian yang kedua, orang ini ya, yakni orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dari Naim bin Muhammad radhiyallahu anhu berkata Rasulullah telah bersabda, dengan maksudnya sebaik-baik para syuhada ialah mereka yang berperang di barisan awal dan tidak berpaling ke belakang sehingga berlaku peperangan. Mereka bersenang lenang di dalam bilik yang tinggi dalam syurga. Tuhan kamu gembira ketawa melihat mereka. Apabila Tuhan kamu ketawa kepada hambanya pada satu tempat, maka tiada hisap baginya. Ketawa yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada hisap baginya. Dengan arti kata lain, orang yang mati syahid di antara golongan yang pertama. Selain daripada itu kita tak tahu. Itu pasal sampai satu tahap ya, hadis mengatakan, mengisyaratkan kepada kita orang yang sakit di dunia ini ya akan bergembira di akhirat, seolah-olah dia mengatakan dia tidak menyesal dengan apa yang disakitkan di dunia. Kenapa? Bila dia menghadapi dengan kesakitan, maka pahala. Begitu juga orang yang miskin di dunia, dia tidak akan menyesal di akhirat. Kerana apa? Dia berhadapan dengan ringannya hisab dihadapi. Subhanallah, ajib ya. Ajib, pada hari ini dia merasa tertekan, tetapi di akhirat kelak dia merasa tersenang dengan keadaan dia di akhirat kelak. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ya, itu muhasabahkan diri kita balik, apakah kita termasuk dalam golongan yang terpelihara oleh Allah, yang terjaga oleh Allah, masuk dalam golongan yang terpilih oleh Allah untuk melepasi segala-gala rintangan. Kita bermuhasabah untuk diri kita balik, anggota-anggota badan kita ini adalah milik Allah, adakah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya? Harta benda kita adalah milik Allah, adakah kita gunakan sebaik-baiknya? Ilmu pemikiran atau pandangan kita adalah milik Allah, adakah kita memberikan dengan jalan yang baik? Ingat bahawa jika kita melakukan kesilapan dalam bab itu, kita akan berhadapan dengan masalah yang besar. Pertama, sama ada kita dilambatkan masuk syurga. Yang kedua, sama ada kita akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua dan mudah-mudahan Allah berikan kita yang terbaik dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita pada bulan Ramadan ini dan seterusnya, dan Allah berikan kita ganjaran yang terbesar, ialah pintu rayyan yang menunggu bagi orang yang berpuasa. Pintu rayyan bagi orang menunggu orang yang berpuasa, satu. Pintu solat bagi orang yang melakukan solat,
Dan pintu sedekah bagi orang yang suka berzakat, memberi zakat dan sedekah. Dan pintu birri walidain, pintu syurga yang dikhaskan bagi orang yang berkhidmat kepada ibu dan bapa. Ingat, bagi mereka yang ada pada ibu dan bapa, pada mereka ibu dan bapa, pada ibu bapa mereka ada syurga yang menanti. Ya. Dan juga pintu la haula wala quwwata illa billah, rajin-rajinlah kita menyebut kalimah tersebut. Wallahu alam bisawab. Maka yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.